Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-262 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga dalam program di mana kita sama-sama menghayati, membaca, mengambil pengajaran daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada pengajaran, ada ibarah, ada sedikit sebanyak amalan yang kita boleh bawa dalam kehidupan insya-Allah. Ahlan Fatimah Cik Mat, Habibah Abdul Aziz, kemudian Zabariyah, Nur Hayati Sulaiman, Tuan Nur Rahim Sharif, Elvira, Zaliha Kamaruddin, Salabiyah Sa'ad, Kati Khairuddin, Ummi Akasha, Kamiza Muhammad Amil, Nur Razia Mukhtar, Jamila Ihsan, kemudian Yaya Lia, Anita Maizan, Farida Hamdan, dan juga Iza Salik, Marwani Ahmad, Ana Sukaimi, Laila Omar, Aniza Omar, kemudian Kamariah Kamaruz Zaman, Galik Sprit, Samsarina Saifuddin, serta Amida Rauda, Bunga Lawang, Nur Baiduri, Syarina Uthman, Nur Aini Yusof, kemudian Bunga Lawang, Siti Mazurah, Hasiyah Nun, serta Habibah Suib, Rusia Timah. Terima kasih Kak Jamila Ihsan, Tumirah Damiri, Siti Mazura, Ummi Zaihadi, Syakirah Ismail dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam pada episod yang ke-262. Kita telah tiba pada muka surat 395 pada bab yang keempat. Kita telah tiba pada muka surat 395. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan yang walaupun tak lama, hanya beberapa minit ini, apabila dilakukan kerana Allah, ada pada waktu itu manfaat, ada pada waktu itu kebaikan insya-Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita berada pada zikir dan juga doa berkaitan tentang makan dan minum. Maka pada bab yang pertama dibawakan doa ketika mana makanan dibawa, makanan didatangkan. Kemudian pada waktu itu dibawa tajuk mempersilakan tetamu jika ada, maka tuan rumah persilakan tetamu untuk makan. Ada mengatakan mesti, ada mengatakan sunat. Kemudian bab yang ketiga berkisah berkenaan tentang membaca bismillah ketika mana nak makan dan juga minum. Dan kita telah tiba pada muka surat yang keempat dan semalam kita telah baca satu riwayat, iaitu jangan menghina makanan. Jangan menghina makanan. Lalu so far suara saya jelas ke? Ataupun tak jelas? Saya lupa nak tanya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Sebab di skrin saya lagi satu, maka tersangkut-sangkut di skrin saya.
Saya tak pasti kerana handphone saya ataupun apa, tapi ramai yang kata jelas insya-Allah. Lalu saya abaikan skrin ni. Sebab skrin yang lagi satu pada waktu tu dia tersangkut-sangkut. Mungkin ada masalah pada handphone saya. Lalu Kak Laila Umar kata daripada Scotland pun jelas. Okey, semestinya kalau daripada Scotland jelas, maka di skrin lagi satu ni mungkin ada masalah pada handphone dia. Okey. Lalu pada bab yang keempat, kata Imam Nawawi tidak boleh menghina dan pada waktu itu mengaibkan makanan. Dan ini kita telah belajar semalam bagaimana riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak pernah mengaibkan ataupun menghina makanan. Maka apa yang baginda Nabi SAW buat? Kalau Nabi SAW suka, maka kata Abu Hurairah, inishtaha akalah. Apabila Nabi SAW suka, maka Nabi makan. Wa in karihah tarakah. Kalaulah Nabi SAW tidak suka, maka Nabi diam dan Nabi tidak makan. Kemudian dalam riwayat Muslim, pada waktu itu disebutkan, apabila baginda tidak suka, sakata, maka baginda akan diam. Ini adalah riwayat yang pertama yang mengajar kepada kita adab untuk berinteraksi dengan makanan yang kita suka ataupun tidak suka. Riwayat yang kedua, dan ini adalah hadis pada hari ini, iaitu riwayat yang ke-640. Pada riwayat yang ke-640, kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Halb ataupun daripada Hulb as-sahabi, daripada Hulb seorang sahabat radhiyallahu anhu. Lalu siapakah beliau? Ibnu Allan menerangkan dan penterjemah menterjemahkan daripada Ibnu Allan pada nota kaki yang ke-190. Hulb at-Ta'i ataupun dikenali sebagai Abu Kubaisyah. Perbezaan pendapat pada namanya. Ada mengatakan nama beliau adalah Zaid bin Qiyafah. Dan ini adalah pendapat Imam Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah. Ada mengatakan pada waktu itu Qiyafah nama atuk dia. Nama beliau adalah Zaid bin Adi bin Qiyafah radhiyallahu anhu. Maka keturunannya bertemu dengan Adi bin Akhzam at-Ta'i. Dinamakan Hub kerana sebelumnya dia berkepala botak, tidak berambut. Kemudian Rasulullah telah mengusap kepalanya, maka tumbuh rambut pada kepalanya. Beliau berasal daripada kota Kufah. Puteranya Qubaisah meriwayatkan beberapa hadis daripadanya. Di antaranya adalah hadis dalam bab ini. Juga hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mandah dan juga lain-lain, wallahu a'lam. Maka ini serba sedikit seperti sahabat boleh baca daripada nota kaki yang ke-190. Maka daripada Hulb as-sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang sahabat telah beliau berkata, aku mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ditanya oleh seorang sahabat. Pada waktu itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Maka apa sahabat itu sebutkan? Sahabat itu berkata kepada Nabi, inna minat ta'ami ta'aman ataharraju min. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada makanan yang aku tidak suka. Ataharraj, pada waktu itu aku tidak suka. Maka pada waktu itu apa penerangan Nabi SAW kepada kenyataan sahabat ini? Maka sabda Nabi SAW kepada sahabat ini, la yatahallajanna fi sadrika syai'un dara'ta bihin nasraniyah. Sabda Nabi SAW, jangan pernah ada keraguan sedikit pun di hatimu sehingga engkau pada waktu itu menyerupai orang-orang Nasrani. Maka Nabi SAW kata, bila tak suka makanan, jangan pada waktu itu ada dalam hati kamu benda yang bila kamu lafazkan, yang bila kamu pada waktu itu sebut-sebutkan, maka menyerupai seperti orang Nasrani.
Maka pada waktu itu Nabi SAW menerangkan bahawa jangan pernah pada waktu itu menyebut tentang keburukan makanan. Kerana menyebutkan tentang keburukan makanan, maka pada zaman itu menyerupai seperti kebiasaan orang Nasrani, dan jangan ikut mereka, dan jangan pada waktu itu meniru perbuatan mereka. Jangan meniru pada waktu itu perbuatan mereka. Maka daripada riwayat ini menerangkan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa wa fil hadis al-isyarah, maka dalam hadis ini adanya isyarat ila annama yaqa'u fil khatiri min at-taraddud fi hilli shay'in min ghairi mustana' syar'i la ya'ulu alayhi wa la yultafatu ilayhi wa fihi jawazu tanawul ta'ami ahli al-kitab dan sebagainya. Maka daripada hadis ini ada beberapa pengajaran, iaitu pada waktu itu jangan pada waktu itu ada perasaan yang tidak baik kepada makanan, sangkaan yang tidak baik kepada makanan, ataupun pada waktu itu taraddud, syak yang tidak baik kepada makanan. Lalu Nabi SAW pada waktu itu menyebut, jangan pernah ada keraguan di dalam hatimu sehingga engkau menyerupai orang-orang Nasrani. Kemudian Imam Nawawi membawakan penerangan tentang nama sahabat yang mana dalam kitab disebut dengan ha lamba, macam mana cara baca dia. Kata Imam Nawawi, qultu hulb bi dhammil ha wa iskanil lam wal ba wa bil ba'il muwahhadah. Kata Imam Nawawi, dalam hadis ini ada nama sahabat yang kita jarang dengar, iaitu hulb. Hulb ditulis dengan ha yang berbaris dhammah. Apa ha itu berbaris depan. Kemudian selepasnya datang huruf lam mati, dan di akhirnya pada waktu itu dengan ba, hulb. Maka itu cara baca dia, hulb radhiyallahu anhu. Sedangkan namanya adalah Zaid radhiyallahu anhu. Sedangkan perkataan yatahallajanna dibaca dengan huruf ha, kemudian dengan lam dan kemudian jim. Demikian disebutkan oleh Al-Harawi tentang perkataan ini, Al-Khattabi dan para ulama yang lain. Kemudian pada waktu itu kami sebutkan, pada waktu itu dasar-dasar pelajaran yang kami terima tentang Sunan Abu Daud dan selainnya, iaitu perkataan ini dengan huruf ha, la yatahallajanna, pada waktu itu dengan huruf ha. Abu Sa'adat bin Atir, sebentar, wa dzakarahu Abu Sa'adat ibn al-Athir, lalu bukan Atir, Athir dengan tha. Abu Sa'adat bin Athir menyatakan demikian perkataan yang ada dalam hadis yang kita baca tadi, dia berbunyi dengan ha, la yatahallajanna. Al-Khattabi kemudian beliau berkata bahawa perkataan yang kita baca dalam hadis tadi, la yatahallajanna, boleh juga diriwayatkan dengan kha. Maka pada waktu itu dia akan berbunyi la yatakhallajanna. Kalaulah dengan yatakhallajanna, maksudnya tak dibaca ha, dibaca kha. Lalu ada riwayat membaca dengan ha, seperti mana kita nampak riwayat Abu Daud, dan ada juga kata Abu Sa'adat ibn al-Athir riwayat dengan kha, maka perkataan itu akan berbunyi la yatakhallajanna, daripada khalj, daripada huruf yang kata asalnya adalah kha. Al-Khattabi mengatakan artinya pada waktu itu jangan ada keraguan. Lalu bila dengan ha, maka pada waktu itu asalnya adalah daripada halj, daripada ha lam jim. Maksudnya tidak ada sebarang keraguan. La yaqa' fi ribah minhu. Kalaulah pada waktu itu yang bererti, sebentar, okey, wa asluhu minal hajj al-harakah wal ittirab. Okey. Lalu kenapa pada waktu itu al-halj, maksudnya jangan ada keraguan? Kerana kata Khattabi, perkataan halaja asalnya pada waktu itu adalah al-harakah, pergerakan, dan pada waktu al-ittirab tak stabil. Maka bila disebut la, jangan pada waktu itu ada pergerakan, dan jangan ada ketidakstabilan dalam hati. Maksudnya apa? Jangan ragu-ragu. Lalu perkataan al-halj diterjemahkan sebagai jangan ragu-ragu,
kerana makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-harakatu wal-ittirab. Lalu bila ditambah la, maksudnya jangan ada pergerakan dan jangan pada waktu itu ketidakstabilan dalam hati. Dan maksud daripada jangan ada ketidakstabilan dalam hati, maksudnya jangan ragu-ragu. Lalu ini sebenarnya nak menerangkan perkataan tentang la yatahallajanna. Lalu kalaulah pada waktu itu menjadi makin keliru, saya minta maaf. Lalu ini Imam Nawawi punya kebiasaan, perkataan yang jarang diguna, maka pada waktu itu beliau akan terangkan panjang lebar. Kata Imam Nawawi, adapun perkataan hadis wa makna dara'tan nasraniyah ay qarabtaha fi shibh fal mudara'atu al muqarabatu fi shibh. Kata Imam Nawawi, sedangkan maksud hadis dara'tan nasraniyah, maksudnya adalah pada waktu itu kamu mendekati mereka dalam keserupaan. Jangan pada waktu itu mendekati orang-orang Nasrani. Jangan menyerupai orang-orang Nasrani. Maka daripada hadis ini Nabi SAW pada waktu itu melarang daripada ada sebarang prasangka ataupun perasaan berkenaan tentang makanan. Dan pada waktu itu jangan ada menyerupai orang-orang Nasrani yang pada waktu itu suka bercakap dan berkata yang tidak baik tentang sesuatu makanan. Maka ini adalah riwayat yang ke-640 pada tajuk jangan mengaibkan makanan. Imam Nawawi membawa dua hadis. Satu hadis yang kita biasa dengar tentang perbuatan Nabi, iaitu Nabi tidak pernah berkata buruk tentang makanan. Bahkan dalam riwayat Muslim lebih jelas, iaitu Nabi kalau tidak suka sakata, Nabi akan diam. Kemudian Imam Nawawi bawakan tentang persoalan yang diajukan oleh seorang sahabat kepada Nabi, kalaulah pada waktu itu ada makanan yang dia tidak suka, maka Nabi SAW kata pada waktu itu hilangkan lintasan dan juga perkara tersebut daripada hati supaya kamu tidak bercakap buruk tentang makanan lalu menyerupai orang-orang Nasraniyah pada perbuatan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada bab yang kelima, Imam Nawawi membawakan tajuk, adakah langsung tak boleh bercakap yang mana kita tak nak makan? Contoh, kalaulah kita sekadar diam, pada waktu itu orang tu akan desak, sila makan. Tak apa. Tak apa, sila makan. Saya memang nak jamu ni. Tak apa. Lalu kalaulah pada waktu itu berada pada situasi yang terdesak, adakah memang langsung tak boleh nak mengatakan bahawa aku tidak suka ataupun pada waktu itu aku tidak biasa memakan makanan ini? Adakah perkataan aku tidak suka ataupun perkataan aku tidak biasa pada waktu itu termasuk di dalam perbuatan mencela makanan ataupun tidak? Adakah perkataan aku tidak biasa ataupun tak suka termasuk dalam perbuatan menghina makanan ataupun tidak? Jawapannya tidak. Lalu Imam Nawawi akan tunjukkan kepada kita sebuah hadis yang mana Nabi SAW pernah mengata kenapa Nabi tidak suka memakan dhab. Maka dan itu menjadi dalil bahawa boleh kalaulah berada pada satu-satu keadaan untuk mengatakan maaf saya tak suka. Perkataan saya tak suka bukanlah menghina makanan. Maaf saya tak biasa. Perkataan saya tak biasa bukanlah pada waktu itu menghina makanan. Maka sebab itu Imam Nawawi pada bab yang kelima membawa tajuk babu jawazi qaulih, bab pada menerangkan adanya keharusan pada ucapan la ashtahi hadha ta'am, aku tak suka makanan ini, ataupun pada waktu itu ma'tadtu aklah, aku tidak biasa dengan makanan ini. Idza da'at ilaihi hajah, bila pada waktu itu ada keperluan. Bila pada waktu tu ada keperluan, maka pada waktu tu contohnya tuan rumah dia kata sila makan. Tak apa. Tak apa, saya memang dah beli makanan ni untuk Umar, sila makan.
tak apa. Lalu kalaulah kita pada waktu tu sekadar diam, maka tuan rumah pun sampai sudah dia ajak tanpa henti, tak apa, sila makan, saya memang nak jamah sangat durian. Contoh, durian adalah antara makanan yang saya tak biasa makan. Saya tak biasa makan yang mana durian. Berbeza dengan dengan anak sulung saya. Memang pada waktu tu dia suka durian, isteri saya pun suka durian, tapi saya memang tak boleh nak makan. Setiap orang Allah ciptakan berbeza, saya tak boleh nak makan. Lalu pada waktu tu, kalaulah contohnya saya pergi ke mana-mana kuliah, dan pada waktu tu kalaulah saya diam, durian ni lepas kuliah dihidangkan durian, pada waktu tu kalaulah nak kata tak suka ataupun tak boleh makan pun tak boleh, maka akan pada waktu itu berterusan begitu sampai bila-bila. Sila makan Umar. Saya, tak apa. Sila makan. Tak apa. Memang kami beli. Mahal ni beli. Sila makan. Tak apa. Lalu sampai bila begitu? Maka sebab itu, adakah mengata tak suka termasuk dalam mengaibkan makanan? Jawapannya tidak. Adakah perkataan kata saya tak biasa dikira mengaibkan makanan? Tidak. Lalu jangan pula kerana kita dah belajar bab yang keempat, pada waktu itu jangan mengaibkan makanan. Lalu bila ada orang kata minta maaf, saya tak suka makan durian. Tak elok macam tu. Bukankah Nabi SAW tak pernah mengaibkan makanan, menghina makanan? Tak boleh, kena makan. Tidak. Lalu Imam Nawawi bawakan bab yang kelima, boleh mengatakan tak suka, boleh mengatakan tak biasa pada sesuatu makanan, dan itu tak dikira menghina, mengaibkan makanan. Lalu boleh. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kata, maaf, saya tak biasa makan durian. Maka adakah tercela? Tidak. Adakah pada waktu itu dikira mengaibkan makanan? Tidak. Ini maksud Imam Nawawi. Sebab kita dah belajar bab yang keempat, maka pada waktu itu risau, adakah langsung tak boleh berkata tentang makanan? Jawapannya boleh. Pada sekadar untuk mengatakan makanan ini dia tidak boleh makan, makanan ini dia tidak biasa makan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila adanya keperluan mendesak, maka boleh mengucapkan la ashtahi, aku tidak suka makanan ini, ataupun ma'tadtu ataupun ma'tadtu, aku tidak biasa makanan ini. Lalu Imam Nawawi untuk bab yang kelima ini membawakan dalil pada riwayat yang ke-641. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada sahabat Nabi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dalam hadis yang menceritakan tentang dhab. Dhab pada waktu itu adalah binatang yang biasa di padang pasir. Dhab. Maka pada waktu itu ada dhab yang sedang dipanggang. Masya Allah, barbecue dhab. Pada waktu itu bukan barbecue kambing daging, tak. Pada waktu itu ada dhab yang sedang di barbecue. Kalau orang South Africa panggil berai, mereka sedang berai dhab. Maka pada waktu itu Nabi ada di situ. Maka ketika itu beberapa orang sahabat menghidangkan dhab panggang tadi kepada Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW pada waktu tu tak tahu ni daging apa. Sebab nampak daging, sebab bila dah dibakar, nampak sama je daging dia. Nampak sama je daging dia. Maka Nabi SAW maka pada waktu itu nak ambil daging dhab. Maka ada sahabat, beberapa sahabat yang tahu yang Nabi tak makan dhab. Maka dia kata, wahai Rasulullah, ini adalah dhab. Maka Nabi tarik tangan baginda. Maka Khalid bin Al-Walid bila nampak Nabi tak makan, maka dia pun risau. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah dhab ini haram? Lalu kalaulah Nabi pada waktu tu diam, lalu kalau tak boleh berkata buruk tentang makanan, kalaulah Nabi diam, maka sahabat pun mungkin tak makan keliru. Sebab itu ada keperluan untuk menerangkan. Maka Nabi SAW menjawab, la, tidak, dhab ini tidak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuh. Maka Nabi SAW tidak, tetapi dhab ini jarang berada di tempatku. Maka aku pun merasa asing dengannya, merasa tidak selesa, tak biasa dengan dia. Maka Nabi kata, tidak, silakan makan, boleh makan.
cumanya aku pada waktu itu tidak biasa dengan dia. Tengok, Nabi mengatakan tidak biasa dengan dhab. Maka daripada situ Imam Nawawi menjadikan dalil dan juga menjadikan pada waktu itu tajuk bab yang kelima ini tidak mengapa untuk mengatakan tak suka ataupun mengata pada waktu itu tak biasa, dan itu tidak dikira mengaibkan makanan. Tak dikira pada waktu itu menghina makanan. Lalu jelas bila kita baca hadis daripada bab yang keempat dan bila kita baca hadis pada bab yang kelima, maka jelas bahawa apakah maksud menghina. Menghina maksudnya berkata benda buruk tentang makanan. Adakah pada waktu itu mengatakan tak suka, tak boleh makan, menghina? Jawapannya tidak, kerana Nabi SAW pernah mengatakan tidak ketika mana adanya dhab ataupun pada waktu itu daging panggang. Pada waktu itu bila ada dhab panggang, pada waktu itu Nabi SAW tidak makan. Maka ini bab yang kelima. Bab yang keenam, adakah boleh untuk memuji makanan? Adakah boleh? Sedapnya makanan ni, Masya Allah. Sedapnya makanan ni. Adakah boleh memuji makanan? Maka Imam Nawawi membawakan bab yang keenam nak menerangkan bahawa tidak ada masalah untuk berkata baik tentang makanan. Bahawa pada waktu itu tidak ada masalah untuk memuji makanan. Asalkan dalam kurungan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Tapi tak ada masalah untuk memuji makanan. Apakah dalil yang Rasulullah pernah memuji makanan? Maka dibawakan pada waktu itu riwayat 642. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Imam Nawawi berkenaan tentang tajuk bahawa boleh memuji makanan. Maka Imam Nawawi membawa riwayat dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kuah kepada keluarganya. Pada waktu itu meminta makanan daripada keluarganya yang boleh dicicah dengan roti. Maka Nabi SAW pada waktu itu meminta udam. Udam adalah kuah kalau terjemah biasa kita, tetapi maksudnya sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Maka pada waktu itu pada isteri baginda menjawab, wahai Rasulullah, tak ada apa-apa kat rumah ini kecuali pada waktu itu cuka. Udum diterjemahkan sebagai kuah, tetapi maksudnya sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Maka pada waktu itu isteri baginda kata tak ada apa-apa kecuali cuka. Masya Allah, sederhananya rumah tangga Nabi SAW, di mana pada waktu itu tak ada apa-apa yang boleh dijamah kecuali pada waktu itu hanya cuka. Lalu kita nampak di sini bagaimana sederhananya ke rumah tangga Nabi SAW. Lalu cuba kalaulah pada waktu itu kita dekat rumah kita tengah lapar, pada waktu itu isteri kita kata tak ada apa-apa. Bagaimanakah keadaan kita? Lalu kita nampak Nabi SAW tenang. Bila dibawakan cuka di hadapan Nabi, untuk Nabi menjaga perasaan isteri baginda, Nabi SAW bersabda, Ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal. Benda yang paling best makan dengan roti adalah cuka. Benda yang paling best untuk makan dengan roti adalah cuka. Maka ini akhlak Nabi. Bagaimana satu kita belajar kesederhanaan rumah tangga Nabi SAW, dan bagaimana akhlak Nabi ketika mana isteri Nabi maklumkan tak ada apa-apa padahal waktu itu Nabi lapar, dan bagaimana bila Nabi SAW dihidangkan cuka, Nabi untuk menjaga perasaan isteri baginda, Nabi SAW pada waktu itu bersabda, benda yang terbaik yang boleh dimakan dengan roti adalah cuka. Kuah yang terbaik adalah cuka. Kuah yang terbaik adalah cuka. Akhlak Nabi SAW. Lalu kita kena belajar dan kita kena perdengarkan hadis-hadis ini kepada keluarga kita supaya mereka menghargai makanan yang dihidangkan. Kadangkala anak-anak kita dah biasa dengan banyak lauk. Maka pada waktu itu hanya ada satu lauk, mereka kata, ada ikan je, ayam mana? Saya tak makan ikan ni.
Takkanlah ikan je, ayam tak ada. Contoh. Lagi dahsyat pada waktu tu, takkan nasi je, pizza tak ada ke pizza? Dah biasa dengan anak kita. Bukankah mak tahu yang saya ni makan pizza je? Ataupun contoh pada waktu spaghetti carbonara, ataupun pada waktu tu steak. Kadang-kadang kita dah biasa manjakan anak kita, pada waktu itu mereka tak bersyukur dengan hidangan yang ada. Padahal pada waktu itu ada lauk. Banyak orang makan pada waktu itu tanpa lauk. Rasulullah pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu baginda Nabi SAW menyebut ni'mal idam al-khal. Cuka bahkan. Benda yang paling best makan dengan roti ni cuka. Maka isteri Nabi pada waktu tu pun gembira aja. Sebab suami dia berkata elok. Cubalah pada waktu tu, kalaulah contoh kebiasaannya tengah lapar, hidang makanan cepat, sudah tak masak, lalu tak ada makanan, maka pada waktu itu macam contoh ada yang kata meletup gunung berapi. Meletup gunung berapi, cepat-cepat order Grab food, cepat-cepat pada waktu tu order food panda. Tapi daripada sini kita belajar kesederhanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pada waktu itu Nabi minta cuka. Nabi tak ada kata takkan cuka je, tak apalah, makan dekat rumah, makan kat rumah yang lain, tak ada. Nabi minta cuka, dan pada waktu itu Nabi hargai apa yang ada. Lalu kita kena ajar pada waktu itu keluarga kita menghargai apa yang ada. Jangan pula pada waktu itu kita pergi hidang cuka. Nak cubalah malam ni, nak tengok macam Rasulullah tak? Malam ni pada waktu tu hidang nasi dengan cuka. Kenapa? Baru belajar hadis tadi. Kita semua kena menghargai apa yang ada. Sebab itu hari ni mak masak cuka je. Cuka dengan nasi. Jangan pula begitu. Maka pada waktu itu boleh jadi salah faham, dan pada waktu itu boleh jadi lain pula. Sebaliknya, pengajarannya adalah apa yang dihidangkan, maka pada waktu itu hargai. Tidak berkata buruk tentang makanan. Bahkan pada waktu itu Nabi puji. Nabi bukan puji pada waktu itu ada durian musangking. Nabi bukan puji pada waktu itu ada steak. Nabi bukan puji pada waktu itu adanya makanan-makanan mewah. Selalunya kita bila puji makanan yang sedap sahaja. Tapi Nabi memuji pada waktu itu cuka. Ni'mal udum al-khal. Ni'mal udum al-khal. Benda yang paling best pada waktu itu untuk dimakan adalah cuka dengan roti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita tengok bab yang ketujuh. Namun masa tak mengizinkan, kita sambung bab yang ketujuh esok insya-Allah. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada yang bersama, kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tak rakan-rakan yang lain. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada dalam komen. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam nanti insya-Allah.